Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nuridiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Sekretariat ASEAN perlu bertindak cepat dan proaktif dalam menyediakan maklumat terkini mengenai perkembangan terkini di Myanmar. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, ketika ini Menteri-Menteri Luar ASEAN hanya menerima laporan mengenai situasi di Myanmar daripada sumber sendiri, iaitu melalui Pertubuhan Antarabangsa dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Pada 1 Februari 2021, tentera Myanmar melancarkan rampasan kuasa beberapa jam sebelum Parlimen Baharu bersidang buat kali pertama. Sejak itu lebih 2,000 individu terbunuh dalam pemberontakan menentang junta. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen mengucapkan tahniah kepada Liz Truss kerana dinamakan Perdana Menteri baharu Britain. Beliau berharap kedua-dua pihak dapat bekerjasama dan menghormati sepenuhnya perjanjian Brexit Britain dengan Kesatuan Eropah. Ini termasuk protokol Ireland Utara, klausa yang mengekalkan Ireland Utara di dalam zon kastam EU dan pasaran tunggal. Semalam, Setiausaha Luar Liz Truss dipilih menjadi Perdana Menteri baharu Britain sekaligus menjadi Perdana Menteri wanita ketiga Britain selepas Margaret Thatcher dan Theresa May. Keputusan itu diumum jawatan kuasa Parti Konservatif. Menurut pengerusi jawatan kuasa Sir Graham Brady, Truss 46 tahun memperoleh 81,326 undi, manakala pencabarnya Rishi Sunak 60,399 undi. Truss akan menggantikan Boris Johnson yang secara rasminya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Ratu Elizabeth II pagi tadi. Beliau dijangka menerima watikah untuk membentuk kerajaan baharu hari ini. Sementara itu, Liz Truss dalam sidang media berikrar untuk meneruskan janjinya berkaitan pemotongan cukai serta menangani krisis tenaga yang semakin meningkat. Dan cara itu, beliau percaya ekonomi Britain dapat berkembang sekaligus dapat mengawal kenaikan inflasi. Susulan tragedi serangan menggunakan pisau yang mengorbankan 10 individu dan mencederakan 18 yang lain di perkampungan orang asli Saskatchewan, Kanada semalam. Perdana Menteri Justin Trudeau mengecam tindakan keganasan itu yang dilihat semakin berleluasa sejak beberapa tahun lalu. Beliau berikrar untuk menangani segera isu jenayah dalam negara. Dalam pada itu, salah seorang suspek dalam serangan pembunuhan paling tragis itu ditemukan mati pagi tadi, manakala rakan Subhat yang juga adik kandungnya dipercayai cedera dan masih bebas di Bandar Regina. Ketua Polis Regina, Evan Bray, dalam sidang media mendedahkan suspek yang maut sebagai Damien Sanderson, 31 tahun. Dia ditemui di salah satu daripada 13 lokasi komuniti orang asli di Saskatchewan. Mayatnya ditemui dalam keadaan cedera dipercayai perbuatan individu lain. Operasi memburu giat dijalankan merentasi 3 wilayah. 2 kaki tangan kedutaan Rusia terbunuh dalam tragedi letupan bom di Kabul, Afghanistan. Menurut Kementerian Luar Rusia, ia dilakukan seorang pengganas yang bertindak meletupkan bom di kawasan berhampiran pintu masuk bahagian konsular kedutaan Rusia. Kejadian berlaku pada pukul 10.50 pagi semalam. Terdahulu seorang terbunuh manakala 10 lagi cedera apabila pengebom bunuh diri menyasarkan perhimpunan berhampiran kedutaan Rusia. Pengawal selia data peribadi Ireland akan mendenda rangkaian sosial Instagram milik gergasi teknologi Amerika Syarikat Meta sebanyak 405 juta euro kerana mendedahkan maklumat kanak-kanak. Siasatan yang dilaksanakan sejak 2020 itu mendapati kanak-kanak berumur antara 13 dan 17 tahun dibenarkan mengendalikan akaun perniagaan sekaligus mendedahkan maklumat peribadi mereka seperti nombor telefon dan email secara terbuka. Tahun lalu, satu lagi aplikasi milik Meta iaitu WhatsApp didenda sebanyak 225 juta euro kerana gagal mematuhi peraturan data Kesatuan Eropah EU. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM Sukma ke-20 16 September ini 10 hari lagi. Saksikan kegemilangannya hanya di RTM, rakan penyiar rasmi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.